Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi pada petang ini secara live dalam sesi pembelajaran ataupun ulang kaji buku bimbingan tahsin tajwid yang mana kita adakan setiap petang lah, hari Ahad sehingga Khamis, insyaAllah. Masa dia lepas asak lebih kurang pukul 5 hingga pukul 6 macam tu lah, antara jam pukul 5 hingga pukul 6, insyaAllah, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi tahun ni kita akan sambung pula berkaitan dengan makhraj dan juga sifat huruf yang seterusnya. Baik, kita tengok ke surat berapa. Baik, petang ni kita akan sambung bicara ataupun ulang kaji berkaitan dengan makhraj dan juga sifat bagi huruf. Yang pertama ghain, yang kedua kha. Baik, tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi yang pertama sekali makhraj kha. Okey, kita tengok makhraj kha. Baik, kha makhraj nombor 3 lah. Makhraj nombor 3 iaitu masih lagi dalam makhraj halqum ataupun tempat keluar huruf yang berada sekitar halqum, kerongkong. Okey, iaitu ghain. Ghain. Baik, dia kata terhasil ghain ni di manakah makhraj ghain? Iaitulah terhasil apabila menekan suara ke pangkal kerongkong hampir dengan pangkal lidah dan anak tekak. Pangkal di sini dengan makna hujung ni lah, hujung kerongkong sebelah atas, pangkal sebelah atas, bukan pangkal sebelah bawah. Jadi orang tempat dia di kawasan ni, kawasan ni. Dia kata terhasil apabila menekan suara ke pangkal kerongkong lah, pangkal sebelah atas, pangkal di sini hampir dengan pangkal lidah. Hampir dengan pangkal lidah ni pangkal lidah, ni pangkal kerongkong sini. Kawasan ni lah tempat ghain tu keluar, bunyi dia keluar di sini lah. Baik, hampir dengan pangkal lidah dan anak tekak, dekat ni. Jadi ghain, kawasan dia di kawasan ni lah. Bila kita sebut ghain, ra, ri, ru, au, ir, u, dia punya bunyi dia tu keluar di sini, di hujung kerongkong ataupun dipanggil dengan pangkal kerongkong sebelah atas. Pangkal kerongkong sebelah atas dekat dengan pangkal lidah, dekat dengan anak tekak ni. Tu sini. Tu tempat dia. Baik, jadi ghain ni keadaan peti suara apabila kita sebut ghain, keadaan peti suara itu agak tertutup kerana tekanan yang kuat pada epiglotis. Ni epiglotis. Bila tekanan yang kuat pada epiglotis ketika menyebut ghain, maka anak tekak ni peti suara ni akan merapat sedikit, tertutup sedikit. Baik, kemudian kita tengok sifat ghain. Sifat ghain yang pertama apa dia? Sifat ghain. Sifat ni maknanya kelakuan huruf ghain, kelakuan dia, ciri-ciri huruf ghain. Okey, yang pertama ghain bersifat dengan jahar, jahar. Jahar maknanya tertahan nafas, tertahan udara. Ketika menyebut ghain, nafas kita tertahan, udara pun tertahan daripada keluar melalui mulut.
Ya, tidak ada sebarang udara dan nafas yang keluar daripada mulut kita ketika kita sebut ghain. Tak kira lah sama ada ghain itu baris atas, bawah, depan, ataupun ghain itu mati. Au ir ur, tidak ada udara yang keluar melalui mulut kita. Itu dimaksudkan dengan jahar. Jahar. Lawan sifat jahar adalah hams. Hams. Hams maknanya terlepas suara, terlepas nafas. Tu maksud ghain. Gha, ri, ru. Au ir ur, tidak ada nafas yang terlepas. Tidak ada nafas yang terlepas, itulah dipanggil tertahan nafas, iaitu jahrun. Jahar. Tu sifat ghain yang pertama. Yang kedua, ghain bersifat dengan rakhawah. Ghain juga bersifat dengan rakhawah. Rakhawah maknanya terlepas suara. Terlepas suara ghain itu. Au ir ur, terlepas suara lah. Ataupun boleh kita panggil mengalir suara ghain. Ketika kita sebut ghain, suara ghain itu mengalir. Au ir ur, sebutan dia panjang sikit. Dia tak terkejut dia tak terkejut macam hamzah. I u, dia tak terkejut macam hamzah. Kalau ghain dia mengalir suara. Au ir ur, tu dipanggil rakhawah. Lawannya adalah syiddah. Syiddah adalah tertahan tertahan suara. Syiddah adalah tertahan suara. Baik. Jadi ghain bersifat dengan rakhawah. Rakhawah maknanya mengalir suara ataupun terlepas suara. Kemudian sifat ghain, ciri-ciri ghain ataupun kelakuan ghain yang ketiga adalah isti'la. Isti'la ni apa dia? Isti'la maknanya bahagian pangkal lidah ini meninggi. Bahagian pangkal lidah ini menaik meninggi ke langit lembut. Di sini dipanggil langit lembut. Jadi pangkal lidah ini menaik ketika menyebut ghain. Au ir ur, pangkal lidah ni naik. Jadi pangkal lidah ni naik, itulah dipanggil isti'la. Isti'la tu bahasa Arab. Bahasa kita panggil tertinggi pangkal lidah, menaik pangkal lidah ke langit lembut. Ni apabila naik pangkal lidah ni, maka sebutan ghain tu jadi tebal. Gha, ri, ru, ghairil maghdu. Tebal. Jangan baca nipih. Ghairil maghdu maghdu salah. Kena baca tebal lah. Itu ghain lah. Sifat dia yang ketiga adalah isti'la, iaitu terangkat pangkal lidah ke langit. Baik. Jadi pastikan sebutan ghain itu jadi tebal lah, tebal. Baik. Lawannya adalah istifal. Lawan bagi sifat isti'la adalah istifal. Istifal maknanya merendah ataupun menjauh pangkal lidah daripada langit lembut. Kalau isti'la meninggi, istifal menurun. Itu lawannya. Tinggi lawannya rendah. Macam itulah lawan. Baik, kemudian sifat ghain yang keempat yang seterusnya adalah infitah. Infitah maknanya tengah lidah ni terbuka. Tengah lidah ni terbuka daripada langit keras. Terbuka. Itulah dimaksudkan dengan infitah, ataupun boleh juga kita panggil menjauh tengah lidah daripada langit keras. Itu dimaksudkan dengan infitah. Jadi apabila kita sebut ghain, maka tengah lidah ini dia jauh, dia terbuka daripada langit keras, yang menyebabkan ada ruang yang luas di sini, di tengah ni. Di kawasan rongga ni jadi rongga luas sebabkan terbukanya tengah lidah lah, terbukanya tengah lidah. Baik, maka apabila terbuka tengah lidah, sebutan ghain jadi nipis. Jadi mendatar. Sebutan dia tebal kerana pangkal lidah naik, tapi tengah lidah ni turun. Tengah lidah ni turun, terbuka. Sebutan dia tetap tebal kerana pangkal lidah ni naik. Baik, lawannya adalah itbaq. Lawan bagi sifat infitah adalah itbaq. Itbaq tu merapat tengah lidah dengan langit keras. Merapat tengah lidah dengan langit keras. Itu itbaq. Hurufnya ada 4, sad, dad, ta, dha. Ada 4 huruf yang bersifat dengan itbaq. Jadi ghain ni dia tak termasuk. Jadi ketebalan ghain ni dia tak sama macam ketebalan dad, sad, ta, dha. 4 huruf tu paling tebal lah, paling tebal. Ghain ni tebal juga,
tapi kurang sikit martabat ketebalan dia tu, kerana ghain bersifat infitah, terbuka tengah lidah. Manakala dad, 4 huruf tadilah, sad, dad, ta, dha, mereka tu 4 huruf tu, yang pertama isti'la, yang kedua itibak, tengah lidah ni rapat dengan delik keras. Jadi ketebalan dia tu tak sama lah, tak sama. Ghain ni tebal juga, tapi yang 4 tadi lagi tebal, lagi tebal, paling tebal. Baik, jadi ghain bersifat infitah lah, tengah lidah ni terbuka daripada delik keras. Kemudian sifat ghain yang kelima, iaitulah isma' maknanya kurang lancar, kurang lancar, tidak lancar. Sebutan ghain kurang lancar, walaupun dia duduk di kawasan ni, dia masih lagi dikategorikan sebagai kurang lancar, kerana nak sebut dia tu nak jauh jugalah daripada mulut dengan ujung lidah ni, nak keluar ke mulut ni memang jauh sikit lah. Jadi dia termasuk dalam kategori huruf isma', iaitu kurang lancar. Sebut huruf tu bukan kita tak terbit, tapi kurang sikit, kurang lancar kelancaran dia tu. Itulah dimaksudkan dengan isma'. Lawan sifat isma' adalah izlaq. Lawan dia izlaq. Izlaq tu maksudnya lancar. Sebut huruf izlaq lancar. Huruf izlaq ada 5 kan, lin, umar, lam, nun, ain, mim, ra. Ada 5 huruf izlaq. Lain itu isma'. Jadi isma' ni huruf yang kurang lancar, disebabkan makhraj dia jauh daripada mulut dengan ujung lidah. Baik, habis. Itulah perkongsian berkaitan dengan ghain, makhraj dia dan juga sifat dia lah. Kita kena tahu lah, barulah bacaan kita tu tepat, insya-Allah. Baik, kemudian seterusnya makhraj yang nombor 3 juga. Makhraj nombor 3 iaitu masih lagi makhraj halqum, huruf kha. Jadi kadang-kadang sebut kha pun kadang-kadang ramai yang sebut tak betul lah. Nak sebut kha jadi qa. Sebab apa? Kha di hujung ni, qa, huruf qaf di hujung halqum, di pangkal halqum dekat sini juga. Kalau kha hujung ni dekat-dekat dengan pangkal juga. Jadi kadang-kadang sebut kha jadi qa. Ni hati-hati lah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita ambil tak kisah. Kita buat tak kisah berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf. Jadi bab ni penting lah, bab makhraj, bab sifat huruf ni penting. Okey, dia kata kha terhasil apabila menekan suara. Kha terhasil apabila menekan suara ke pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong. Maksud pangkal di sini ada ujung ni lah, ujung sebelah atas. Pangkal sebelah atas, bukan pangkal belah bawah. Pangkal sebelah atas. Hampir dengan pangkal lidah. Ni pangkal lidah. Ni pangkal lidah. Ni pangkal kerongkong sebelah atas, hujung sebelah atas. Dan anak tekak pun kot ni juga. Dekat-dekat ni. Ni anak lidah, ni anak tekak, ni anak tekak. Jadi hujung kerongkong ataupun pangkal kerongkong di sini. Ni pangkal lidah dekat-dekat. Sebab tu kadang-kadang setengah orang bila sebut kha, dia sebut qa. Qa dengan kha dekat-dekat bunyi dia. Tu tempat dah lah, tempat dah. Kemudian kita tengok pula sifat dia. Yang pertama sifat kha adalah sifat ni maknanya ciri-ciri kelakuan kha itu. Ciri-ciri dia. Tu yang pertama sifat dia adalah hams. Sifat kha yang pertama adalah hams. Hams maknanya terlepas nafas, terlepas suara, terlepas nafas, terlepas udara. Jadi bila kita sebut kha tu ada nafas yang terlepas nah. Ada bila kita tapak tangan kita letak di depan bibir ni, depan mulut, kita akan dapat rasakan ada sedikit angin ataupun nafas yang keluar. Tu dikatakan dengan hams. Lawan sifat hams adalah jahrun tadi, yang atas tadi. Tu lawan dia. Jahar ataupun jahrun adalah tertahan nafas. Tu. Kalau hams terlepas nafas. Jadi kha sifat dia adalah hams, terlepas nafas. Ketika kita sebut huruf kha, nafas kita terlepas. Kha, khi, khu, ikh, tu ada nafas yang ada udara, ada nafas yang keluar sedikit melalui bibir ni. Baik, habis ketika kita sebut huruf kha tu lah. Okey, seterusnya yang kedua sifat kha adalah rakhawah. Sifat kha yang kedua adalah rakhawah. Rakhawah tu apa dia? Rakhawah maknanya
terlepas nafas, terlepas suara. Terlepas suara, ataupun boleh kita panggil dengan maksud suara mengalir. Jadi apabila kita sebut huruf kha, suara kita mengalir. Suara kita mengalir. Suara kha tu lah. Suara huruf kha itu mengalir. Dia mengalir. Dan kita tengok gambar. Dia punya peti suara dia agak terbuka sedikit, kerana tekanan yang pada epiglottis ini dia sederhana tekanannya, dia tak kuat sangat macam ghain tadi. Jadi dia terbuka sikit peti suara. Okey. Jadi sifat ghain, sifat kha yang kedua adalah rakhawah, iaitu terlepas suara ataupun mengalir suara kha. Kha, khi, khu. Tapi ramai yang sebut kha pun kadang-kadang tak betul lah. Kadang-kadang nak tertukar dengan ha, kadang-kadang nak tukar dengan qaf. Tu sebab makhraj ada dekat-dekat. Baik, jadi lawan sifat rakhawah apa dia? Syiddah. Lawan sifat rakhawah adalah syiddah. Syiddah maknanya tertahan suara. Suara tidak mengalir. Seperti hamzah a, i, u. Suara hamzah itu syiddah, tertahan. Tertahan, tidak mengalir. Itu lawan dia. Jadi rakhawah maknanya mengalir suara ataupun terlepas suara. Baik, sifat kha yang ketiga adalah isti'la. Isti'la samalah macam tadi, iaitu bahagian pangkal lidah ni, ini belakang lidah ni dia bagi pangkal. Yang ni ujung lidah, yang ni tengah lidah, yang ni tepi lidah, yang ni belakang sekali ni dipanggil pangkal lidah. Jadi dia kata isti'la tu maksudnya meninggi nah. Meninggi, terangkat pangkal lidah ini terangkat. Itulah dimaksudkan dengan isti'la. Jadi apabila kita sebut kha, pangkal lidah ni naik, maka sebutan dia jadi tebal sikit. Kha, khi, khu, tebal lah. Tebal tu sebab apa? Sebab keadaan belakang lidah ni, pangkal lidah ni menaik, meninggi. Lawan sifat isti'la adalah istifal. Lawan sifat isti'la adalah istifal, iaitu merendah bahagian belakang lidah ni, merendah. Itu istifal. Okey. Jadi kha ni huruf yang tebal lah. Tapi ketebalan dia tak sama macam huruf itba'. Itba' yang 4 tadilah. Sad, dad, ta, dha. Huruf 4 tu paling kuat. Kha tebal, tapi martabat ketebalan dia tu tak sama. 4 huruf itba' tu tebal lagi. Itu dimaksudkan dengan isti'la, terangkat pangkal lidah ni ketika sebut kha. Dan sifat kha yang keempat adalah infitah. Sama lah macam ghain tadi, iaitu tengah lidah ini terbuka. Tengah lidah terbuka daripada leleng keras. Ketika sebut kha lah. Lawan dia adalah itbaq, menghimpit tengah lidah dengan leleng keras. Menghimpit tengah lidah dengan leleng keras. Itu lawan dia. Dan sifat kha yang kelima adalah isma'. Sama macam kha tadi, iaitu kha itu suara dia agak kurang lancar. Nak terbit tu agak kurang lancar. Bukan tak terbit langsung, terbit tapi kurang lancar sikit, sebab makhraj ada di sini. Dia jauh daripada bibir dan hujung lidah. Jadi dia lambat sikit nak keluar. Dia kha tu jadi kurang lancar. Dikategorikan sebagai kurang lancar. Kha, khi, khu, ikh, dia nak keluar ke mulut ni lambat sikit, sebab tu dia kategorikan sebagai isma', iaitu kurang lancar. Jadi lawan isma' adalah izlaq. Samalah macam yang atas tadi. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian pada petang ini berkaitan dengan makhraj dan juga sifat huruf ghain dan kha. Mudah-mudahan perkongsian secara ringkas ini tuan-tuan dan puan-puan dapat faham lah, dan dapat faham dan dapat amalkan dalam praktik. Dapat amalkan, praktik lah bahasa kita panggil sekarang ni, praktik. Dapat praktik, dapat amalkan dalam bacaan tuan-tuan dan puan sekalian seharian, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi sebelum kita akhiri live pada petang ini, di sini ada info ulangan ataupun makluman ulangan, yang mana kelas Iqra' kita pada malam ini tidak ada. Sebab malam ni saya buat live khusus untuk pelajar kafar, iaitu tuition UPKK lah, tuition sirah.
tuition pelajaran sirah bagi peperiksaan UPKK lah, yang mana tahun 5 KAFA ni mereka ada satu peperiksaan yang agak besar lah yang dinamakan UPKK, yang mana mereka ni sebelum nak periksa tu kena tuition lah, kena ulang kaji berkaitan sirah, sebab mereka nak skor kan, nak skor A, sirah, bahasa Arab, tajwid, jawi dan sebagainya lah. Mereka nak skor A, jadi mereka kena pulun sikit lah, kena tuition. Tambahnya agak mencabar sedikit, kita tuition online ni dia tak serupa lah macam tuition yang offline ni, yang my kelas ni. Pasal sekarang ni COVID pun masih banyak, jadi tak boleh lah nak buat tuition secara berdepan ni, jadi terpaksalah buat tuition dalam online. Okey, jadi malam ni kelas Iqra kita tak ada lah, saya mohon maaf nah. Jadi kelas Iqra hari Ahad sampai hari Rabu sahaja lah. Kelas tahsin tajwid ni, kelas petang ni, ulang kaji tahsin tajwid ni hari Ahad sampai Khamis. Manakala bacaan Al-Quran tu hari Ahad sampai hari Khamis juga lah, insya-Allah. Baik, jadi saya mohon maaf lah jika ada sebarang kekurangan. Saya tak dapat nak memuaskan hati tuan-tuan dan puan sekalian dari segi live, dari segi jadual dan sebagainya. Saya mohon maaf. Saya hanya buat live sekadar kemampuan saya sahajalah. Dan sekali lagi saya ingin menyeru kepada sesiapa yang nak mewakafkan mikrofon wireless jenama Ningko tak salah saya, harga dia lebih kurang 370 lebih kurang macam tu lah. Yang mana yang nak wakaf, nak saham akhirat, bolehlah WhatsApp saya lah 013-463-4613 lah. Setiap kali saya guna mic itu, tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah mengalir pahala wakaf tu mengalir lah, walaupun kita masih hidup, insya-Allah. Jadi itulah kebaikan yang kita kena buat ni, pelbagai lah. Bukan kita semayang saja, puasa saja, sedekah, wakaf pun kena buat juga lah. Mudah-mudahan amalan kita, hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang mana yang nak wakaf tu bagi tahu lah, insya-Allah WhatsApp saya, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk live tani. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan dari saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.